أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وكفى بالله وكيلا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. وقال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن ربهم بهم يومئذ لخبير. صدق الله العظيم. Pertamanya, marilah kita memanjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam satu hadis dari Abu Umamah Al-Bahili, hadis dengan sanad yang jaid, sanad yang sahih, daripada Imam Ahmad, daripada riwayat Imam Ahmad, sabda Nabi SAW, la yanqudanna urul Islam urwatan fakullaman taqadul urwah tashabbathan nasu billati taliha wa awwalahunna naqdanil hukm wa akhiruhunna as-salah atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyebut bahawa ikatan Islam akan terongkai satu persatu. Apabila terongkai saja ikatan Islam, maka manusia Islam berpegang dengan ikatan yang masih berbaki. Perkara mula yang dirongkaikan ataupun yang hilang daripada umat Islam adalah hukum ataupun perkara yang berkaitan dengan soal syariat. Dan yang terakhir, wa akhiruhunna salah, yang akan hilang daripada umat Islam adalah solat. Apabila umat Islam sudah tidak solat, maka hilanglah seluruh Islam daripada jiwa mereka. Menunjukkan kepada kita bahawa hadis Nabi SAW ini memberikan gambaran yang jelas. Kita perlu menyimpul semula ikatan Islam agar kuat kembali. Bukanlah dengan kita mendengar hadis ini kita memahami bahawa Islam itu akan terongkai satu persatu dan kita pun pasrah. Itu tak boleh, salah dari segi kefahaman hadis. Tujuan hadis adalah panduan. Bukan tujuan hadis adalah kita pasrah dengan ucapan di dalam hadis. Macam bila ada hadis menyatakan tentang wala yabqal Islam illa ismuh, tidak tinggal Islam melainkan hanya pada nama. Adakah kita mendengar ucapan hadis itu kita pasrah? Tidak. Kita kena addu alaiha bin nawajis, kembalikan semula sunnah Nabi, iaitu sunnah Nabi. Islam mesti terikat kukuh di dalam jiwa umat Islam. Maka siapakah juru-juru ikat itu? Itulah mereka yang beriman kepada Allah, tidak lain tidak bukan tuan-tuan dan saya. telah berlaku satu fitnah yang sangat dahsyat di zaman Imam Ahmad bin Hanbal.
apabila seorang khalifah Abbasiyah yang bernama Ma'mun naik menjadi pemerintah. Al-Ma'mun adalah anak kepada Harun Ar-Rashid. Bagusnya Ma'mun ini, dialah yang telah menyebabkan berkembangnya tamadun Islam. Dialah yang telah mengupah para penterjemah untuk menterjemah seluruh karya di dalam bahasa lain, terutamanya dalam bahasa Yunani. Buku Sokrates, Aristotle, Plato dan semua berkenaan dengan politik, pendidikan, matematik dan juga sains serta perubatan dalam bahasa Yunani diterjemah di dalam bahasa Arab, hinggakan Baitul Hikmah menjadi tempat penyimpan sangat-sangat besar dari segi keilmuan, bukan hanya berkaitan dengan ilmu agama, bahkan juga ilmu keduniaan yang dikutip daripada bukan Islam. Itulah sumbangan terbesar Al-Ma'mun. Dia telah membuat suatu pembaharuan di dalam pemerintahan kerajaan Abbasiyah. Cuma ada satu masalah Al-Ma'mun ini adalah dia terlampau mengagungkan akal, menyebabkan di zaman dia menukar mazhab daripada mazhab ahli sunnah wal jamaah, lalu mengambil mazhab Mu'tazilah. Apakah Mu'tazilah? Mungkin kita hanya mendengar nama, hari ini tak pernah kita tahu macam manakah rupa bentuk mazhab Mu'tazilah. Mu'tazilah adalah kelompok yang mengagungkan akal. Mereka sanggup menolak ayat Quran demi memberikan kepuasan pada akal. Oleh kerana Ma'mun telah pun menganuti fahaman Mu'tazilah, kerana baginya Mu'tazilah lebih bagus sebab memberikan kebebasan pada akal untuk berfikir. Lalu dia beriman dengan Mu'tazilah. Dia pun membuat satu ketetapan di dalam negara, iaitu apa dia? Semua orang kena percaya Al-Quran itu makhluk, bukan zat Allah yang azali. Quran ni makhluk, Quran ni bukan kalamullah yang bersifat qadim, bukan. Quran ni makhluk, Quran ni bukan tetap. Kenapa Ma'mun sanggup mengeluarkan kenyataan Quran ni makhluk kerana mengambil pendapat Mu'tazilah ini? Kerana dia cuba memberikan kebebasan yang agak lebih sikit pada akal, supaya kalau nas bertemu dengan akal, kita boleh tolak Quran, sebab Quran pun makhluk. Dia nak buat begitu asalnya. Maka dia war-warkan di dalam negara. Kalau dia menganuti fahaman itu sahaja, mungkin tidak ada masalah sangat. Tetapi apabila dia menganuti fahaman tersebut, dia memaksa fahaman itu kepada seluruh mereka yang berada di dalam wilayah pemerintahan Abbasiyah. Bahkan mana-mana ulama yang menentang pandangan itu akan dihukum. Dia selalu mengadakan dialog dengan para ulama untuk melihat mereka menentang pandangan dia ataupun tidak. Akhir sekali apa terjadi, tuan-tuan? Kebanyakan ulama surrender, tuan-tuan, tak berani lawan pandangan itu. Mereka pun mengakui dengan lidah, ya, Quran itu adalah makhluk. Buat macam mana? Sebab takut dibunuh. Hanya ada 4 ulama yang masih setia berpegang bahawa Al-Quran itu kalamullah yang kekal, milik Allah, tak boleh diubah, mesti mengikuti kalamullah itu. Ada 4 ulama. Pertama, Imam Ahmad bin Hanbal yang masih kuat berpegang. Yang kedua, Imam Muhammad bin Nuh yang kita tak kenali orang ini. Yang ketiga adalah Al-Qawairi. Al-Qawairi juga berpegang dengan pahaman ataupun dengan apa yang dipegang oleh ahli sunnah wal jamaah. Quran itu kalamullah, bukan makhluk. Yang keempat adalah Sajjadah. Sajjadah, Al-Qawairi, Muhammad bin Nuh dan Imam Ahmad bin Hanbal. Tinggal 4 ulama ni saja yang berpegang teguh, tuan-tuan. Lepas tu saya sebut awal-awal tadi, hadis tadi kalau kita baca dalam bentuk pasrah, kita akan surrender. Tak apalah, dah terungkai dah hukum hakam Islam ni, kita tunggulah kiamat. Tak. Hadis itu adalah panduan.
Kalau Nabi kata demikian, tugas kita adalah jangan sampai Islam terongkai. Kalau terongkai juga, tugas kita adalah mengembalikan jangan Islam tu terongkai. Macam mana yang Imam Ahmad Hanbal bin Wad. Kalau Imam Ahmad nak menyerahkan diri, dia boleh berpura-pura, dia boleh mengambil sikap sebab takut diseksa. Dia pun boleh berkata, tak apalah, aku follow bagaimana ulama lain kata Quran tu makhluk, aku follow lah demi nak menjaga kewujudan aku agar tak dibunuh, tak diseksa, biarlah, tak apalah. Tapi tu maksud. Bila ada satu benda yang tak betul, tugas kita membetulkan. Sekadar apa yang kita boleh buat. Sekadar, maksud sekadar tu bukan lebih kurang, sekemampuan kita untuk melaksanakan benda tersebut. Akhir sekali tuan-tuan, Sajadah dan Al-Quwairi apabila diseksa, mereka tak tahan tuan-tuan. Mereka pun tewas dan mereka menarik balik ucapan Quran itu kalamullah dan kekal. Kami percaya Quran itu adalah makhluk. Dia, Al-Quwairi dan Sajadah akhir sekali surrender. Dia pun berpatah balik, tak sanggup untuk meneruskan dengan ucapan Quran itu adalah kalamullah. Mereka berdua telah mengakui Quran itu makhluk, tapi dengan lidah, bukan dengan i'tiqad dan hati. Akibat daripada mereka berani mengaku demikian, mereka dibebaskan. Selamat, tak ada masalah. Yang betul-betul kental adalah Imam Ahmad bin Hanbal dan Muhammad bin Nuh. Mereka terus mengatakan Quran itu kalamullah. Akhir sekali tuan-tuan, mereka berdua dibawa untuk menghadap makmun demi berdialog, berbincang, dan akhir sekali kalau mereka tegas juga, makmun akan mengenakan tindakan hukuman ke atas mereka. Maka dibawalah mereka berdua ke satu wilayah bernama Tarsus. Tarsus adalah satu sempadan yang dekat dengan Byzantine, dekat dengan Rom. Itu adalah pusat pemerintahan Abbasiyah di zaman Ma'mun memerintah. Tapi saya ulang, jasa Ma'mun besar. Ma'mun membuat tamadun Islam naik. Ma'mun menterjemahkan seluruh karya untuk dijadikan nilai di dalam Islam. Ma'mun buka perbincangan ilmu yang sangat kuat. Cuma Ma'mun ada satu masalah besar. Dia menganuti Mu'tazilah. Dia Mu'tazilah, tapi sumbangan dia pada Islam tak boleh dinafikan. Dia memang salah dan silap. Kita mohon pada Allah agar Allah melihat dia macam mana. Tapi sumbangan dia menyebabkan tamadun Islam menjadi hebat. Kota Baghdad didatangi oleh semua orang dalam dunia demi belajar ilmu. Kerana di Baghdad bukan hanya menumpukan fiqh, tauhid, soal syariat dan usuluddin semata-mata, tapi di situ tempat orang mengambil ilmu daripada seluruh dunia ketika zaman Al-Ma'mun menjadi pemerintah, tuan-tuan. Saya tidak bela Ma'mun, tapi saya tidak menafikan sumbangan yang dibuat oleh Ma'mun. Tapi kejahatan Ma'mun juga harus disebut agar kita tahu bahawa dia bukan orang baik, tapi dia ada sumbangan kepada Islam, tuan-tuan. Maka akhir sekali Imam Ahmad dan Muhammad bin Nuh dibawa untuk pergi ke Tarsus. Di dalam perjalanan tuan-tuan untuk sampai ke sana, akhir sekali Muhammad bin Nuh mati. Dia tak sempat untuk sampai ke Tarsus. Dia pun mati. Mati di tengah jalan. Mati dalam keadaan mempertahankan akidah. Tinggal Imam Ahmad bin Hanbal seorang-seorang, tuan-tuan. Ketika itulah ramai orang berkata kepada Imam Ahmad bin Hanbal, tarik baliklah, sebut dengan lidah ya, hati jangan mengaku. Yang penting Allah tahu, Allah kenal kita. Apa jawab Imam Ahmad bin Hanbal? Dia kata, aku nak tak muka di mana ni? Kalau aku mengatakan dengan lidahku Quran itu makhluk dan mencanggahi akidah ahli sunnah wal jamaah, sedangkan Khabbab bin Arad yang kena seksa, orang terdahulu yang dibelah kepala, mereka sedikit pun tidak lari dan keluar daripada percaya apa yang mereka perjuangkan. Aku nak letak muka mana dengan sahabat Nabi yang bernama Khabbab bin Arad serta mereka yang digaji waktu dahulu, kalau aku sanggup mengubah perkataan Quran itu adalah makhluk. Tegas Imam Ahmad bin Hanbal. Tetapi semasa nak pergi ke Tarsus itu, tuan-tuan, rupa-rupanya Allah telah mematikan Ma'mun kerana ada doa Imam Ahmad bin Hanbal.
janganlah aku bertemu dengan sang zalim ini. Maka Allah menarik nyawa Ma'mun, tuan-tuan, dan Ma'mun pun mati. Tuan-tuan, bila Ma'mun mati, naik pemerintah yang lain bernama Mu'tasim. Ma'mun dah pesan sebelum dia mati, kamu wahai Mu'tasim penggantiku, mesti teruskan fahaman Mu'tazilah ini dan lawan siapa yang menentang fahaman ini. Mu'tasim mengambil sikap bagaimana Ma'mun, dia turut membuat seksaan ke atas Imam Ahmad bin Hanbal. Dia menyeksa Imam Ahmad bin Hanbal 3 bulan, tetapi Imam Ahmad bin Hanbal sedikit pun tidak berganjak, tuan-tuan. Kena cambuk, kena rotan, kena pukul, tak ada pun dia berganjak dengan apa yang berlaku padanya. Kita belum tentu mampu, tuan-tuan. Saya habaq terang, saya pun belum tentu mampu, tuan-tuan. Betul, bila tengok cerita gini kita terfikir, kalau aku kena agak-agak, aku jadi sajadah ke aku jadi kapet tu ya. Kita tak boleh bayang kita mampu menghadapinya. Sebab tu setiap kali kita doa, kita minta, ya Allah, jangan kau uji aku dengan benda aku tak mampu, ya Allah. Aku mungkin tak sehebat Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau kau kena, aku pun boleh tarik balik ucapanku, ya Allah, yang mengatakan Quran itu kalamullah. Lepas tu bila kita tengok cerita Imam Ahmad ini, kita rasa Allah, orang ni betul-betul mendapat anugerah yang hebat di sisi Allah kerana kegentalan dia dan kecekalan dia, tuan-tuan. Setelah 3 bulan diseksa, Mu'tasim rasa macam tak boleh juga paksa atas Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi untuk pengetahuan, tuan-tuan, rakyat Marahin di luar sana sudah membuat satu penentangan untuk menentang kerajaan Abbasiyah. Kalau mereka terus menyeksa ulama yang bernama Imam Ahmad bin Hanbal, akan wujud revolusi daripada rakyat, tuan-tuan. Menyebabkan Mu'tasim tak berani teruskan, dia membebaskan Imam Ahmad bin Hanbal, tetapi mesti berada di rumah. Diletak di rumah, tak boleh jumpa siapa-siapa, tak boleh pergi khutbah Jumaat, tak boleh mengajar, hanya duduk di rumah sahaja. Mu'tasim mempenjarakan Imam Ahmad bin Hanbal di rumah demi mengurangkan kebangkitan rakyat, tuan-tuan. Tak boleh mengajar, dia tak boleh sebarkan ilmu, sedangkan dia muhaddisin, tuan-tuan. Di celah-celah dia berada di rumah, kena tahanan, apa disebut ni, tahanan rumah, tahanan politik ke apa, saya tak tahu istilah hari ni pakai apa. Tak boleh jumpa dengan siapa, tak boleh mengajar dengan siapa, hanya duduk di rumah ya. Ketika itulah datang seorang murid yang sangat hebat, namanya Baqi bin Makhlad. Baqi bin Makhlad sampai di kota Baghdad, tuan-tuan, mencari Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal tengah kena fitnah, tak boleh mengajar, tak boleh ada murid, tak boleh jumpa orang. Siapa dia? Baqi bin Makhlad. Bila dia datang rumah Imam Ahmad bin Hanbal, dia terpaksa menyembunyi diri. Dia kata, tuan, boleh saya jumpa tuan tak? Imam Ahmad bin Hanbal kata, kamu daripada mana? Mai nak jumpa aku pasal apa? Tuan, saya datang tempat jauh. Jauh mana kamu? Kamu daripada Afrika ke? Tak, saya lebih jauh pada Afrika. Daripada mana kamu? Saya datang daripada Andalus untuk mengambil hadis daripada tuan. Ada seorang bernama Baqi bin Makhlad nak kumpulkan hadis Nabi yang ada pada Imam Ahmad bin Hanbal. Dia datang bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal di rumah dia, tuan-tuan. Masya Allah. Mai pada mana? Andalus. Andalus di mana? Di Spanyol, tuan-tuan. Imam Ahmad kata, Allah, aku suka nak melayan kamu, tapi kamu pun tahu aku sedang kena fitnah ni. Jawab dia, saya tahu. Ginilah kata dia, boleh belajar dengan aku, tapi dengan syarat kamu datang menyamar sebagai seorang pengemis. Itu pun tak boleh lama, sekejap-sekejap ya. Ambil hadis kamu kena balik, tapi dengan syarat kamu datang nanti kamu sebut dengan satu ucapan. Saya terlupa ucapan tu, tapi ucapan dia lebih kurang ginilah: wahai tuan rumah, bagilah sumbangan pada aku memerlukan. Ucapan itu ucapan yang masyhur, orang minta sedekah. Maka Baqi bin Makhlad datang tiap-tiap hari
Imam Ahmad pun keluar dengan berpura-pura memberikan sedekah. Ketika itulah dia menghafal satu hadis daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Esok pula ambil lagi satu hadis. Kalau ada hadis yang pendek-pendek, dapatlah 4-5 hadis. Dikumpulkan hadis daripada Imam Ahmad bin Hanbal ketika musim fitnah itu, tuan-tuan, lebih kurang 300 hadis. Nampak tak, tuan-tuan? Orang dulu punya cara nak mencari ilmu dan mengambil ilmu, nak mengambil hadis, tuan-tuan, sampai terpaksa berpura-pura menjadi pengemis kerana fitnah yang menimpa Imam Ahmad bin Hanbal. Akhir sekali, tuan-tuan, lepas Makmun mati, Mu'tasim juga mati, tuan-tuan. Bila Mu'tasim perintah tak lama mati, naik pula seorang lagi bernama Wasiq. Wasiq juga berfahaman dengan fahaman Mu'tazilah. Dia juga mengenakan tindakan kejam ke atas Ahmad bin Hanbal. Kali ini dia menghalau keluar Imam Ahmad bin Hanbal daripada Baghdad, tuan-tuan. Jangan datang ni. Kalau datang ni, dia mengganggu fahaman Mu'tazilah. Wasiq lagilah begitu kuat berpegang dengan Mu'tazilah kerana dia memang belajar daripada guru Mu'tazilah sejak kecil. Siapakah Imam Mu'tazilah ini? Yang bernama Ahmad bin Daud, yang merupakan mufti bermazhab Mu'tazilah, yang mengajar Wasiq. Lagilah kuat pegangan dan fahaman Wasiq. Last sekali Wasiq pula mati, tuan-tuan. Bila Wasiq mati, Imam Ahmad bin Hanbal masih hidup. Maka naiklah khalifah seterusnya yang bernama Mutawakkil. Ketika Mutawakkil naik, barulah Mutawakkil mengatakan mazhab Mu'tazilah ini semua bercanggah dengan Islam, terkeluar daripada akidah. Bermula daripada pemerintahanku kini, kata Mutawakkil, kita kembali semula kepada akidah ahli sunnah wal jamaah. Tidak ada lagi fahaman Mu'tazilah di dalam kerajaan Abbasiyah. Lepas Mutawakkil naik, baru Imam Ahmad bin Hanbal selamat, tuan-tuan. Ketika itulah Imam Tawakkil memburu semua mereka yang bermazhab Syiah. Siapa bermazhab Mu'tazilah, siapa yang kuat dengan Mu'tazilah akan dikenakan tindakan. Maka imam-imam Mu'tazilah kena tindakan hukuman sebagaimana dulu Imam Ahmad bin Hanbal kena tindakan. Tamatlah riwayat Mu'tazilah kerana bangunnya Mutawakkil. Tapi cerita menarik ni apa dia? Imam Ahmad bin Hanbal kena seksa, kena pukul, tapi dia tak mati. Yang mati 3 khalifah yang menyeksa dia, tuan-tuan. Di situ keajaiban bila kita mempertahankan agama. Jangan ingat orang yang ganggu kita, mereka boleh mengganggu kita. Yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim. Mereka teringin nak padam cahaya Allah dengan lidah mereka. Wallahu mutimmu nurih. Tapi Allah yang mengekalkan cahayanya, menyempurnakan cahaya. Yang ini agamanya. Tak boleh siapa padam Islam, tuan-tuan. Sama ada kita mati dahulu ataupun pembuat zalim itu mati dahulu. Kita hidup hanya sekali, tuan-tuan. Kalau kita berpatah balik, rugi. Kita nak menghadap depan Allah. Imam Ahmad bin Hanbal yang tidak berpatah balik boleh membuktikan ketulinan imannya, tuan-tuan. Dan panjang mana usia Imam Ahmad bin Hanbal ni? Dah kena seksa daripada zaman Makmun, Mu'tasim, Wasiq. Panjang mana usianya, tuan-tuan? Panjang usia Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika berusia 77 tahun barulah dia meninggal dunia. Itu pun hasil kerana siksaan yang terlampau kejam di dalam penjara menjadi bekas kepada dirinya, dan jatuh sakit ketika itu. Selepas keluar daripada penjara, sempat mengajar sekejap, kemudian bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia tidak mati dahulu. Penyeksa-penyeksanya yang melakukan kezaliman ke atasnya mati dahulu. Ayat yang menjadi pegangan Imam Ahmad bin Hanbal adalah dalam Al-Quran. Bagaimana Allah rakam, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kamu berani condong kepada orang zalim, nescaya kamu akan dimamah oleh api neraka. Ayat itulah
ayat motivasi Ahmad bin Hanbal agar tidak condong kepada kezaliman dan orang-orang yang zalim. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah ini nak membuktikan bahawa tugas kita bukan hanya membaca hadis lalu pasrah. Saya sebut dua perkataan ni, pasrah dan panduan. Jangan baca hadis dalam nada pasrah. Oh, habislah Nabi kata akhir zaman ni umat makin teruk, habislah kita. Ini huraian orang penakut, tuan-tuan. Huraian orang berani dah. Ini panduan. Nabi suruh kita bangkit semula. Jangan jadi zaman itu ataupun keadaan itu di zaman kita. Apabila orang makin tak faham Quran, kita jangan kata inilah akhir zaman. Itu pasrah. Bila orang mula menentang Islam, kita kata inilah akhir zaman. Itu pasrah. Yang kita kena buat bila orang menentang Islam, ayuh bangun, kerana kita ada kekuatan dan kita mampu untuk buat sesuatu, tuan-tuan. Memang hari ni orang cuba untuk mengusik Islam, buat lawak sampai mengusik benda-benda yang berkaitan dengan akidah, tuan-tuan. Baru ni kan cerita di Crack House Comedy, apa nama tu lah, ada budak perempuan yang buka tudung, kata dia menghafal Quran 15 juzuk. Jangan pelik, tuan-tuan, orang hafal Quran 15 juzuk tak mau dengan Islam. Nak pelik apa? Orang yang faham Islam pun belajar Islam khusus, yang tu baru ngapai. Ni ada orang yang belajar Islam khusus, tuan-tuan, yang memang tahu selok bila Islam pun tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Tak pelik tiba-tiba ada orang yang asalnya kuat dengan agama, tiba-tiba berpaling daripada agama, jadi orang lain, tuan-tuan. Ada satu kisah yang agak menarik, tuan-tuan, iaitu kisah seorang yang bernama Syekh Abdullah Al-Qasimi, tuan-tuan. Saya rasa jarang orang dengar kisah dia. Syekh Abdullah Al-Qasimi ni adalah merupakan seorang ulama, tuan-tuan. Dia ni hebat, da'i hebat. Ni kita takut ni, sebab tu da'i hebat ni kita takut. Saya pun takut jadi da'i hebat ni. Takut terlupa diri, takut terkasima, takut tiba-tiba Allah alih hati. Oh, hak tu doa yang paling kita minta, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Manusia ni bila dia sudah ada perasaan, apa dipanggil, perasaan ta'ajub pada diri sendiri, dipanggil i'jabu bin nafsi, rasa diri bagus pada orang lain, bahaya, hati-hati. Ni ada seorang ulama, tuan-tuan, ni faham agama, tadi bukan hafal Qurannya. Dia seorang da'i yang hebat, tuan-tuan, berasal daripada Arab Saudi. Namanya apa, tuan-tuan? Abdullah Al-Qasimi. Apa terjadi pada Abdullah Al-Qasimi? Dia pernah tulis satu buku, tuan-tuan, tajuk bukunya As-Sira' Bainal Islam wal Wathaniyah, pertembungan antara Islam dengan penyembahan berhala. Wathan ni adalah orang sembah berhala lah, dengan paganism, pertembungan Islam dengan paganism. Buku yang ditulis tu, tuan-tuan, mendapat respon di kalangan ahli ilmu. Orang kata ini karya terbaik, hinggakan seorang ulama di Arab Saudi bernama Syekh Saleh Munajid kata apa? Al-Qasimi telah membayar harga yang begitu mahal dengan syurga apabila dia menulis buku ni. Maknanya sampai Syekh Saleh Munajid kata orang ni layak masuk syurga, macam tu. Sebab bukunya tu sangat hebat, tuan-tuan. Tiba-tiba Abdullah Al-Qasimi beralih arah 180 darjah. Daripada menulis buku pertembungan antara Islam dengan penyembahan berhala, tiba-tiba berpaling 180 darjah, bertukar daripada Islam menjadi kafir, tuan-tuan. Amirah tadi tu tak kafir lagi, baru buka baju ni kafir terus, tuan-tuan. Kita doakan Nur Amirah itu kembalilah kepada Islam, sebab dia budak baik. Dia mungkin tersalah, tersesat. Tapi Al-Qasimi ni, tuan-tuan, keluar Islam. Macam mana dia boleh keluar Islam, tuan-tuan? Antara sebab dia keluar Islam adalah ketika dia terpikat dengan seorang gadis di Beirut, tuan-tuan. Orang Beirut ni Arab, tapi tak semua mereka itu Islam. Orang Beirut ada yang Kristian.
Dan untuk pengetahuan tuan-tuan, perempuan Beirut memang cantik, mata biru tuan-tuan. Oh, siapa tengok dia mengkelah ayat lewat 14 kali, tak percaya tuan-tuan pergi Beirut. Kan, tuan-tuan tak berut saja sangat tuan-tuan. Kan, perempuannya yang cantik, kulitnya yang sangat putih tuan-tuan, rambutnya kemerah-merahan. Tengok dia telah ayat lewat, nampak ni tuan-tuan, urat-urat ni. Oh tuan-tuan, jangan kata saya ustaz mana pi pun tak ketahuan tuan-tuan. Jadi tak peliklah Abdullah Al-Qasimi ni jadi tak ketahuan tuan-tuan. Dia bercinta dengan satu orang di Beirut tuan-tuan. Orang tu agama selain Islam, Kristian lah. Maka dia berpaling masuk Kristian tuan-tuan. Bila dia masuk Kristian, dia menulis pula satu buku. Buku apa dia tulis tuan-tuan? Yakzibuna likaila yarahullahu jamilan. Mereka berdusta untuk melihat Allah yang maha indah. Dia cekak menulis, dia pula tulis untuk melawan Islam, menunjukkan orang Islam ditipu. Kerana nak bagi tahu umat Islam nanti bila mati masuk syurga boleh tengok Allah. Mereka ditipu oleh ulama-ulama mereka. Dia pula jadi juru menghancurkan Islam. Hafiz Quran, faham fiqah, reti selok-belok agama, tulis buku yang sangat berpengaruh. Tiba-tiba kerana seorang perempuan, betul lah manusia ni jatuh kerana sebab 3 ta tuan-tuan. Tahta, wanita dengan harta tuan-tuan. 3 ta tuan-tuan. Dalam dunia ni pun inilah 3 polemik, 3 benda yang menyebabkan polemik jadi. Mana ada orang bergaduh pasal jadi imam, betul tak tuan-tuan? Kalau bergaduh pasal jadi imam pasal nak tahta, patut aku dilantik jadi imam. Tu pasal apa yang memperbodohkan puak lain? Kerana nak kuasa, nak tahta. Pasal apa yang bergaduh adik-beradik? Harta. Pasal apa yang boleh berubah akidah? Pasal wanita. Bukan hanya jadi kepada Abdullah Al-Qasimi. Benda ni Nabi pernah cerita dalam hadis. Dulu di zaman dulu ada yang bernama Bal'am Ba'ura tuan-tuan. Kisahnya hampir sama tuan-tuan. Jadi tak pelik kalau orang hafal Quran macam tu, ni faham Quran tuan-tuan. Yang tu kita kena doa banyak-banyak. Ya Allah, janganlah kau palingkan hatiku ya Allah. Kekal istiqamahkan aku ya Allah. Aku tak tahu hujung aku macam mana. Sebab tu saya minta tuan-tuan jangan hukumlah para ustaz yang ada buat salah. Memang sekarang ni banyak tengah trending. Ada ustaz yang buat silap, ada ustaz yang keluar fatwa salah, ada ustaz keluar pandangan yang bercanggah. Tuan-tuan, jangan sebab mereka agama ditolak. Jangan tuan-tuan. Itu kesalahan peribadi mereka. Mereka juga manusia. Sebab cerita Abdullah Al-Qasimi ini sangat menarik. Dan masa yang sama tuan-tuan, ada satu lagi kisah daripada seorang Kristian yang sangat kuat menentang Islam, hingga dia panggil orang-orang yang menyembah Allah sebagai menyembah kotak hitam. Ada seorang padri Kristian, nama dia apa? Joseph Easter tuan-tuan. Akhir sekali dia buat kajian pasal Islam, dia masuk Islam dan tukar nama Yusuf Easter tuan-tuan. Terbalik. Ada orang yang dulu menentang Islam mendapat hidayah pada Allah. Ada orang yang dulu kuat berpegang dengan Islam menjadi orang yang berpaling daripada Allah. Muslimin yang dirahmati Allah, sudah sampai masanya kita kuatkan iman kita dan akidah kita tuan-tuan, untuk jangan tersalah dan tersilap. Dan mari kita terus beriman pada Allah. Dan masuk tu kan? Dah lebih saya tak perasan tuan-tuan, minta maaf. Tuan-tuan pun tak abang. Wallahu alam. Allah bagi rahmat dan kebaikan pada kita. Di belakang sana tuan-tuan ada sumbangan untuk Ustaz Pro. Terima kasih kerana support kami. Bahan-bahan ni semua kita masuk dalam Ustaz Pro. Minta tuan-tuan join kami di Telegram Ustaz Pro dan juga Facebook Ustaz Pro. Banyak lagi cerita yang kami akan sampaikan, dan sumbangan tuan-tuan membantu kami untuk teruskan cerita dan kisah-kisah ini insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.